Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kita bertemu lagi. Sudah di 3 bulan lama dah ya. Bulan depan minta maaf tak sempat ada urusan. Kita belum jumpa sebulan sekali insya-Allah. Dalam hadis 40 ni kita dah hadis yang ke-41 lah insya-Allah. Ya, jadi dalam 2 bulan lagi selesai insya-Allah. Baik, sama-sama kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam ini saya akan bincangkan iaitu hadis yang ke-41 daripada hadis 40. Nama 40 hadis tapi ada 42 hadis dalam ni. 40 hadis. Jadi hadis yang terakhir ni lebih bersifat hadis galakan berkaitan dengan berkaitan dengan hati lah, lebih kepada hati ya. Pada dalam hadis 40 ni banyak perbincangan diletakkan isu-isu oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada berkaitan hukum, ada berkaitan dasar akidah, ada berkaitan sifat, ada tasawuf, ada macam-macam lah ya. Jadi mudah-mudahan bila kita dah ambil 40 ni asas ni kita boleh teruskan lagi lah kita yang lain insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadis sahih wainahu fi kitab Al-Hujjah bi isnad sahih. Daripada Abi Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, iaitu daripada sahabat Rasulullah, anak kepada Amr bin As, iaitu Abdullah bin Amr. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang kamu sehingga adalah hawa nafsunya atau kemahuannya atau kecenderungannya mengikut apa yang aku bawa dengannya, iaitu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mengikut apa yang telah datangkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam pengajian yang lepas kita dah bincang berkaitan sedikit perkara keimanan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya iaitu mendahulukan perkara iman berbanding perkara nafsu. Ya. Mendahulukan perkara iman berbanding dengan perkara nafsu. Bila datang dua perkara tentang keimanan dan perkara tentang ikutan hawa nafsu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan atau menyatakan ikut perkara iman, asasnya iman. Ya. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya teruskan dengan pandangan Imam Abu Hanifah ya, berkaitan dengan Islam. Sebab iman dan Islam dan iman, ada setengah pandangan ulama mengatakan perkara itu diartikan dengan satu erti. Tapi ada setengah ulama membahagikan antara iman dan Islam. Dan iman itu lebih merujuk kepada kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan meliputi sifat-sifat ataupun perkara-perkara rukun keimanan. Adapun Islam itu lebih kepada perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Imam Abu Hanifah menegaskan dalam bahasa Arab ini,
Wal Islam wa at-taslimu wal inqiyad li awamirillah ta'ala. Tahulah. Islam itu ialah penyerahan dan kepatuhan kepada perintah-perintah Allah. Siapa juga yang datang Allah Ta'ala, daripada Allah Ta'ala yang datang dari Rasulnya, maka ia merupakan perintah. Ada perintah. Jadi Islam itu ialah penyerahan. Bila penyerahan ini sejahtera sifatnya, terima. Inqiyad maksudnya kepatuhan. Sami'ana wa ata'na. Ya. Sebab itu ada pembicaraan para ulama berkaitan dengan as-sami' dengan al-basir, pendengaran dan penglihatan. Sebila orang itu buta tetapi masih lagi diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah pendengaran, maka dia mampu dengan izin Allah mengenal Allah Ta'ala, mengenal agamanya, memahami ajaran-ajaran agamanya, mengenal Rasulullah SAW, boleh hafal Quran. Itu kelebihan mendengar tanpa melihat. Tetapi jika orang itu dia peka tetapi dia boleh melihat, pun ada kelebihannya, tetapi tidaklah kelebihan seperti yang dapat mendengar. Sebab bila melihat, bahasa yang digunakan ialah bahasa gambar, visual. Gambar, visual ya. Bila gambar itu macam mana nak tunjukkan? Dia tunjukkan cara solat. Yalah. Itu cara solat, tunjukkan gaya dan sebagainya. Tetapi apabila tiba perkara-perkara kepercayaan akidah, nak tunjukkan macam mana kita beriman dengan Allah Ta'ala, itu ada kaedah-kaedah tertentu lah untuk meyakinkan. Dua-dua nikmat ni sangat besar. Hilang salah satu, hilanglah antara nikmat itu. Alhamdulillah, bersyukur Allah bagi masih lagi berikan nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Sebab itu yang masa kita dengar sami'ana wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Itu perkara ini. Apa juga datang daripada ghaibiyat daripada Rasulullah SAW, para sahabat dengar, taat. Itu berkaitan dengan as-sami' wal basir. Jadi awamirillah, mana perintah-perintah Allah, tunduk dan patuh. Fa min tariqil lughah farqun bainal iman wal Islam. Imam Abu Hanifah mengatakan dari segi bahasa terdapat perbezaan antara iman dan Islam. Bahasa maksudnya sudut perkataan itu. Iman dan Islam beza. Akan tetapi tiada iman dengan tiadanya Islam, dan tiada didapati Islam dengan tiadanya iman. Ini sebab beberapa ulama mengatakan itu dinamakan pengertian yang sama antara iman dan Islam. Islam itu apa? Iman. Iman itu apa? Islam. Ya. Kedua-duanya seperti belakang seorang manusia, maknanya tulang belakang seorang manusia. Seperti perutnya yang tidak boleh dipisahkan antara tulang belakang dan perut. Ya, itulah keadaan. Ini kata Imam Abu Hanifah. Dan agama itu adalah nama yang mengikuti iman, Islam dan sekalian hukum syarak. Ini tiga lah. Iman, Islam dan hukum syarak. Sebab itu dalam hadis ini Rasulullah SAW katakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kamu sehinggalah hawa nafsunya atau kemahuannya dan kecenderungannya mengikut apa yang aku bawa dengannya. Apa yang Rasulullah bawa? Rasulullah bawa iman, Islam, hukum syarak. Jadi itu dia punya kayu ukurnya. Kalau tidak diukur dengan perkara demikian, maka manusia akan terpesong jauh. Ya? Seperti terlihat pada zaman jahiliyah, di mana orang menyembah berhala. Sebab tasawur mereka, gambaran mereka, mereka kata berhala itu betul. Itu gambaran mereka. Tak ada kayu ukur ni. Kayu ukurnya daripada apa yang disandarkan dari Islam, iman dan hukum syarak. Itu ya. Begitu juga hari inilah, ramai yang melakukan perkara-perkara tertentu, tetapi kayu ukurnya itu salah. Jadi terpesong. Kalau kita pergi pada asas dalam Islam itu berkaitan dengan hukum iman, Islam dan hukum syarak, insya-Allah itu jalannya betul. Baik. Maka nyatalah bahawa mengikut Rasulullah dalam masalah yang ditegaskan hukumnya adalah dari tuntutan agama. Jadi dalam Islam ni banyak kaedah-kaedah, hukum-hukum, dalil-dalil,
khususnya dalam hukum syarak, perbuatan ibadah, muamalah, kita kena patuh. Sebagian besar hukum-hukum yang didatangkan yang diberikan kepada kita ni kebanyakan hukum berkisar tentang dunia. Tentang dunia. Kalau nak hukum fiqh tu bab ibadah satu bahagian. Tetapi bab munakahat ni banyak urusan dunia. Hukum berkaitan keluarga, muamalah, hukum berkaitan dengan urusan harian, jenayah, hukum undang-undang, semua banyak yang itu. Jadi tak boleh nak pisahkan. Anda kena ikut tuntutan agama. Dan tidak boleh bagi seorang yang beriman mencuaikan dengan tidak mahu mengerjakannya. Tak boleh. Orang beriman kena pegang ini. Cuai pun tak boleh, leka pun tak boleh, atas asas agamanya. Jadi bagaimana nak mengetahuinya? Adalah belajar. Ilmunya belajar. Jika ditanya tidak tahu, tak bolehlah. Kena ada asas ilmunya, belajar. Tuntutan belajar ni sehingga mati. Atau meninggalkannya dengan alasan ada pendapat yang lain lebih sesuai atau lebih banyak disetujui oleh orang ramai, ataupun telah berabad-abad lamanya diamalkan orang. Ini hukum ini. Alasan nak tinggalkan hukum agama, kenapa? Kata tak berapa nak sesuai. Contohnya, sebab apa? Sebab ramai yang menolak hukum tu. Kalau nak menolak, apa asas nak tolak hukum tu? Hukum jual beli Islam tanpa riba, contohnya lah. Kenapa nak tolak? Kita lihat hari ini inflasi naik, kita buat pinjaman rate naik, dulu bayar dalam 1,400, sekarang bayar 1,600 lebih. Itulah hakikatnya lah. Allah SWT asasnya tu Jadi alasan ataupun telah berabad-abad lama diamalkan oleh orang lain. Orang yang lakukan berabad-abad lama. Contoh zaman jahiliyah itu, zaman Rasulullah SAW, sembah berhala dah lama-lama dah. Datang Rasulullah untuk imankan mereka, pindahkan daripada kegelapan kepada cahaya. Masa itu memang ditolak. Sebab apa? Sebab perkara yang rasa janggal dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah. Perkara dah lama dilakukan oleh masyarakat Mekah pada ketika itu, tiba-tiba ditukar oleh seorang namanya Muhammad SAW. Itulah. Tapi asasnya apa yang ikut panduan daripada Islam. Memang sukar melawan hawa nafsu. Hawa nafsu. Kerana mengikut sunnah Rasulullah SAW atau menurut pengajaran agama. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah, dia mencadangkan bila nafsu ini tidak dididik, maka dia akan mengatasi perkara-perkara yang wajib atau perkara yang harus kita buat dalam agama. Jadi Imam Ghazali menyatakan ada tujuh anggota yang perlu kita jaga, kita didik. Bukan kita buang, tapi kita didik. Apa? Antaranya mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, dua tangan, dua kaki. Semuanya melibatkan kepada perkara-perkara apa? Perkara nafsu. Itu antaranya. Asalnya memanglah hati tu. Dibagi pada mata. Jadi mata kena jaga. Nafsu ni seronok lihat perkara-perkara maksiat dosa ni. Lagilah zaman hari ni kita buka telefon kadang tu dalam Facebook, kadang orang masuk Twitter, apa lagi macam-macam lah. Laman sosial ni tak ada orang tak ada dah aurat, semua ada dah aurat. Nak buat macam mana tuan? Jagalah mata tu, jaga mata. Siapa jaga mata yang zahir ini, insya-Allah Allah jaga mata hati dia. Al-Qur'an mata ni besar peranan dia. Yang kedua, telinga. Telinga pun kena dengar perkara-perkara yang baik. Perkara yang telinga ini harus dijaga dengan dengar hak-hak Allah Ta'ala. Bila kita bincang bab telinga ni, ada dua. Satu, keseronokan di dunia. Yang kedua,
perkara-perkara akhirat. Seronok dunia pun cerita tentang perkara-perkara yang kita gembira. Dengar anak berjaya, dengar sahabat berjaya, dengar jiran berjaya, seronok, itu okey, tak salah. Tapi jangan disalahgunakan dengan perkara mengumpat, dengar perkara mengaji, ya. Dan di akhirat pula nanti lagi apa? Dengar ayat Quran, contohnya pengajian dan sebagainya. Gitu. Yang ketiga, lidah. Rasulullah SAW sampai menegaskan dalam hadisnya berkaitan dengan lidah sehingga dia pegang. Jaga ni lidah. Lidah ni menyebabkan kita akan masuk dalam api neraka kalau tak jaga. Ya? Itu pun mengikat pada nafsu. Jadi dalam kaedahnya, apa yang lidah ni haram bercakap, itu juga haram didengar. Itu kaedahnya. Dia tak ada kaedah haram cakap, halal dengar. Tak ada. Dia haram cakap, haram juga dengar. Yang keempat, perut sumber. Kita masuk dalam makanan, kita proses masuk dalam makanan, jadi dalam daging itu pun kena jaga. Itu berkaitan dengan nafsu. Makan satu yang halal tetapi banyak, itu pun ditegah juga. Halal dan berpada. Yang kedua, yang kelima, kemaluan. Jaga kemaluan. Perkara yang perlu dijaga. Tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang menghampiri zina dan sebagainya. Yang keenam, jaga dua tangan untuk melakukan perkara baik, dan dua kaki berjalan untuk perkara yang baik. Itu 7 perkara. Asasnya ialah hati ataupun nafsu tadi. Jadi perkara-perkara ini tidak boleh dibuang. Mata jangan diputihkan, telinga jangan dipekakkan, lidah jangan dipotong, perut perlu diisi semuanya. Tetapi hendaklah apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Itu panduan syarah itulah. Tetapi bagi seorang yang beriman, dalam usahanya untuk menunjukkan keimanan dan kecintaan atau kasih sayangnya terhadap agama Islam dan Rasulnya, itu kena adalah rasa cinta kita pada agama. Agama ni bukan tempat kita sebagai apa dipanggil, kalau musafir itu tempat kita singgah je. Tak, itu bukan. Agama itu matlamat kita, ke mana kita nak akhirnya. Wajiblah menunduk kemahuannya, tundukkan kemahuannya, dan memimpin pribadinya untuk menerima petunjuk dan perintah Rasul. Kalau hati ni tak nak juga, arahkan, didiklah untuk terima perintah Allah dan Rasulullah SAW. Kerahnya kalau hati ni tak nak zikir, paksalah zikir. Hati tak nak baca Quran, paksalah baca Quran. Hati tak nak solat, paksakan dia solat. Sebab itu kanak-kanak ini diperintahkan untuk solat umur 7 tahun. Perintah solat, belajarnya sebelum 7 tahun. Lepas 10 tahun tak nak solat, dahlah dipukul. Contohnya lah. Itu perintah. Kalau tak dibiasakan, maka di sana sampai ketua dia tak nak solat. Sampai ketua tak nak solat. Itu belum lagi bab untuk kita hadir ke masjid atau hadir ke surau. Itu belum lagi. Ini bab solat. Belum lagi solat berjamaah dengan awal waktunya. Belum lagi tambah solat-solat sunat ataupun solat-solat yang melibatkan tahajud malam contohnya. Semuanya kena latih. Baik. Kerana inilah arti cinta sejati yang bertalian dengan iman hakiki. Iman hakiki. Maksudnya bila kita kata kita beriman, maka kita pasti akan diuji. Bukan senang-senang saja kita kata kita beriman. Pasti kita akan diuji. Ujian ni apa? Terpulang kepada Allah Ta'ala dan uji kita apa? Ada uji dengan perkara-perkara kesenangan, ada uji dengan perkara-perkara kesukaran, ada diuji dengan musibah, ada diuji dengan harta, ada diuji dengan anak-anak, dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang mesti kita utamakan aspek iman ini, dahulukan iman dan dahulukan dari kecintaan pada yang lain, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walihi wa walidihi wa ahlihi wa nasi ajma'in.
Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis ni. Mana dahulukan iman. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bermaksud tiada beriman seseorang. La yu'minu ahadukum. La yu'minu itu ada syarat dan jawab syaratnya. Tidak beriman. Kenapa tak beriman? Sehingga kamu tidak dikira sebagai beriman sehingga. Nah, iman macam mana? Aku lebih cinta kepadanya daripada dirinya. Mana kita kasihkan Rasulullah berbanding dengan diri kita sendiri. Dan anaknya. Anak ni siapa? Anak kita lah. Dan isterinya. Dan manusia sekaliannya. Mana kita lebih kasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak perkara lah, betul dalam ibadah, dalam muamalah, dalam urusan apa ni. Mana kita nak dahulukan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau urusan kita. Urusan kerja kita ke urusan kita kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita nak buat kerja dengan kaedah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Betul lah. Ini asasnya itu ialah kasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan satu iman, cabang iman. Iman ada banyak cabang. Jadi dia cabang itu yang pertama ialah kalimah la ilaha illallah. Yang paling rendah sekali ialah antaranya mengalihkan ataupun mengambil apa-apa yang masyaqqah ataupun kesukaran ataupun durilah di tengah jalan. Antaranya banyaklah berkaitan dengan iman yang kita bincang. Baik, kalau tidak demikian, maka cinta itu adalah palsu dan dusta. Kata dikasih Nabi, tapi tak ada tunjuk kenapa kata kasih Nabi. Selawat pengkurang. Selawat paling kurang dan sekarang ni dah tak boleh dah 100 kan. Tak boleh dah 100 kan. Letaklah 500 tu. Letaklah 1000 kan. Cadangan air lah. Dari dulu umur 15 100, naik umur 25 100 lagi, naik umur 30 100 lagi, 40 100 lagi. Bila nak meningkatnya? Naik umur 60 100 lagi. Kata sayang lagi, ya kan? Sepatutnya makin umur kita makin hampir kepada bertemu Allah, makin banyak kita akan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Sebab apa? Sebab Rasulullah datang dengan agama Islam. Kalau Rasulullah tak ada, tak bawa, kita tak ada dapat hidayah. Waktu hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi datangnya Rasulullah itu bersama wahyu turun Allah Ta'ala, sampaikan kepada para sahabat, sampai kepada kita sebagainya. Kita dosa syukur, kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan rasa panjang selawat tuan, macam-macam dia selawat tuan, ambil satu je, sekurang satu jadilah. Kalau nak selawat yang warid dalam hadis tu, selawat Ibrahimiyah adalah selawat akhir-akhir itu. Baca berbelit dah panjang sangat. Carilah pendek sikit. Selawat apa lagi? Selawat Jibril lah, mudah. Sallallahu ala Muhammad. Cukuplah. Buatlah pendek-pendek. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Salah-salah jalan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dapat 1000 sekali, insyaAllah. Tak cukup 1000, tak cukup ni. Tak rasa zauq dah, tak rasa dah. Tambah lagi 1000. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sampai dan nanti kita bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila nak bertemu Rasulullah? Sebelum mati kita bertemu Rasulullah. Pergilah ziarah Rasulullah, satulah. Tapi ada setengah pandangan kata, siapa yang selalu berselawat, dia akan bertemu Rasulullah sebelum dia meninggal dunia. Ketika mana? Ketika sakaratul maut. Jadi kita nampak wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Munkar Nakir masuk kubur, ditanya, "Ma hadzal rajul?" Siapa lelaki ini? Dengan izin Allah kita gambarkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah.
Tapi kalau bagaimana kita mas rawat, macam mana dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama lah tingkatkan. Sebab sekarang ni dah 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ni rugi kalau tak berpanggil, tak tingkatkan amalan. Rugi kan? Sebab 10 ni dah setahun 28%. Tak nak dengar khutbah kali Imam baca Imam lepas kelebihan Zulhijjah ni sebagai satu bulan yang hebat lah. Ada setengah pandang kata lebih hebat daripada akhir Ramadan. Tapi kadang-kadang dia tak sedar. Nampaknya biasa kan? Nanti akhir tu setengah raya. So sembelih korban. Sedangkan waktu itulah kita berbetah dan sebagainya. InsyaAllah sama-sama kita buat. Baik. Ini dalam apa? Bila kita beriman pada Rasulullah lebih daripada diri kita, anak kita, keluarga kita, isteri kita dan manusia keseluruhannya. Kalau tidak demikian, kalau kita tak melakukan demikian, maka cinta itu adalah cinta palsu dan dusta. Cinta palsu dan dusta. Kerana apakah artinya cinta itu kalau seorang masih mengutamakan hawa nafsu dirinya dan anak pinaknya dan menurut kehendak manusia dalam masyarakatnya dengan membelakangi perintah agama dan petunjuk Rasul. Masih lagi berpaling dengan daripada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi apakah dikatakan itu cinta? Cinta Rasulullah. Sebenarnya perkara ini perlu dibudayakan. Dibudayakan. Dan nanti kita rasa macam biasa je. Nak budayakan dari apa? Dari program masjid surau lah. Kalau masyarakat tak tahu dah bulan Zulhijjah ya. Tanya. Tiba keluar apa tu? Keluar mohon bersabda orang itu. Tentuan apa hari raya Idul Adha. Baru tahu nak Zulhijjah kan. Kalau tak tahu pula Zulhijjah, apa tak begitu kadang-kadang Nanti kalau manusia begitu. Alhamdulillah dari. Baik, sungguh amatlah sukar mengikuti dalam segala larangan dan perintahnya. Dan kerana kesukaran inilah maka ditegaskan pada hadisnya yang tersebut untuk menjadi panduan pengukuran iman. Janganlah sukar larangan-larangan dan sebagainya. Tapi asalnya dah bagi kayu ukurnya. Apa dia? Iman itu mestilah melebihi dirinya, ahli keluarganya, anaknya dan manusia seluruhnya. Itu ukurnya lah. Ini dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, para ilmuwan, InsyaAllah orang-orang beriman. Baik, itu berkaitan dengan mendahului iman. Ini wajib kita mendahului perkara iman. Kemudian kita pergi kepada mendahului hawa nafsu. Macam mana yang mendahului hawa nafsu? Sebab dalam hadis Rasulullah SAW ini, hawa nafsu kena ikut apa yang datang Rasulullah. Ikut panduannya. Kayu ukurnya bila Rasulullah SAW, perintah-perintahnya dan larangannya. Bahawa terlaksana segala kebaikan yang diperintahkan agama serta terjauhnya segala kejahatan yang dilarangnya adalah disebabkan mendahului hawa nafsu. Maka segala kebaikan tidak akan berlaku kerana hawa nafsu tidak pernah bersetuju dengan sesuatu yang dikehendaki iman. Maksudnya nak laksanakan kebaikan yang diperintahkan serta terjauhnya segala kejahatan disebabkan mendahului hawa nafsu. Hawa nafsu itu perlu didahului dengan apa? Dengan iman tadi. Bukan kita ikut hawa nafsu dulu. Tak. Ayat ini maksud kita dahulukan hawa nafsu itu dengan apa? Dengan iman, dengan Islam, dengan perkara syarah. Baru boleh terlaksana kebaikan, perintah, tinggal larang. Kalau kita ikut hawa nafsu dulu, kemudian barulah yang lain, tak jadi. Dia ada kayu ukurnya itu. Sebab itu kena belajar dulu lah. Nak kenal halal haram, nak kenal perkara makruh, boleh buat tak boleh buat, kena belajar lah. Fardu ain. Dan fardu kifayah salah seorang kena belajar lah. Kalau tidak, dia akan jadi dosa lah. Saya dengar ada satu pandangan, ada tiga ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari zaman ini dengan dimatikan para ulama. Nanti
di akhir zaman dah jarang dapat ilmu ni. Yang pertama ilmu faraid, ilmu pembagian harta pusaka. Itu. Kalau saya tak belajar pun saya tak faham kan. Kalau nak tanya orang mahir begitu. Sampai sekarang dah ada satu syarikat-syarikat tertentu dah untuk menguruskan ilmu faraid ini. Sebab apa? Ilmu tu ramai tak tahu dah faraid. Kadang-kadang tak diajar pun dalam bidang pengajaran Islam di universiti tak ada. Yang mengkhususkan bidang syariah pun baru itu. Itulah tuanya. Yang kedua akan diangkat oleh Allah Ta'ala ilmu falak. Ilmu falak tuan, penentuan hari raya, penentuan waktu solat, apa lagi? Penentuan segala-galanya dalam Islam pun tak ramai yang tahu. Raya lepas kelam kabut orang kata raya terkejut. Ini hayat-hadahan ni terkejut tak kejut ni. Sama je. Ada kata lagi 2 hari raya lah. Tak tahu besok raya. Itu. Yang ketiga ni ada khilaf lah. Tapi ada juga pandangan ilmu perubatan Islam. Ilmu apa? Perubatan Islam dengan ayat Al-Quran ni. Ilmu ruqyah, ruqyah Islam dengan ayat Allah Ta'ala.